Pada minggu lepas, dua peserta telah meninggalkan pentas Sukses 4.0. Kini anda kembali bersama dengan saya, Fatah Amin, dalam episod ke-7 program Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Kini saya berada di Hall 1 Sunny Hotel bersama dengan 8 peserta yang masih lagi meneruskan perjuangan dalam program ini. Hari baru, episod baru, tugasan baru. Untuk episod ke-7 kali ini, kita akan memberikan fokus terhadap aspek pemasaran digital. Cabaran menjalankan perniagaan di zaman pandemik memberikan satu tamparan untuk usahawan masa kini. Namun begitu, dengan sokongan pemasaran digital, masalah ini akan dapat diatasi oleh usahawan yang ingin memajukan perniagaan mereka. Episod kali ini, kita akan bersama dengan Digital Marketing Coach Master Azril. Akan berkongsi pelbagai ilmu yang berguna kepada semua peserta kita. Mari kita saksikan VT ini untuk kenali Master Azril. Ini adalah tahun saya yang ke-10 sebagai digital marketing trainer dan coach, dan alhamdulillah saya dah melatih lebih 30,000 usahawan, dan 90% daripada mereka ni adalah usahawan kecil dan sederhana. Peranan saya sebagai digital marketing coach ni adalah untuk memastikan peserta-peserta ni supaya apply ilmu yang diberikan dan menggunakan social media dengan cara yang betul. Task yang diberikan dengan training yang kita berikan kepada mereka tu actually adalah complete dan boleh membantu mereka naikkan mereka punya brand dan juga meningkatkan mereka punya sales. Azika boleh share IG punya results? Diorang kena ambil kesempatan, kena cepat adapt tentang perkembangan baru digital marketing dan tak boleh tunggu dan lihat saja. Expectation saya pada peserta-peserta ni supaya mereka boleh dapat apply apa ilmu yang mereka dapatlah sepanjang program, dan fikir secara global untuk membawa produk tu lebih jauh. Azril, saya rasa peserta-peserta kita nampaknya agak lemau lah pagi ni. Ya, mungkin kita perlu buat sesuatu untuk menaikkan semangat diorang. Betul. Kita ada idea apa yang patut kita buat? Okey, so sila berdiri. Berdiri semua, come on. Kita ada 3 bahagian. Atas, tengah, bawah. Bila saya kata atas, picit atas macam ni. Dan tengah ni kena picit macam ni. Bawah kena cucuk macam ni. Silakan, okey. Bawah. Picit betul-betul. Okey, baik. Sekian. Terima kasih. Untuk kelas pemasaran digital pada hari ini, anda akan berpeluang meneroka ilmu yang lebih advance daripada Master Azril. Silakan Master Azril. Semua dah on laptop, dah on internet, dah buka Facebook. Okey, buka Facebook. Itu password Wi-Fi, nampak dekat whiteboard. Fokus topik kita apa dia? FBS. Siapa kat sini ada experience buat Facebook Ads? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tak pernah buat, angkat tangan. Show dengan Hafiz tak pernah buat. Yang lain semua pernah buat. Kita dah buka Facebook. Okey, step pertama, tekan button plus. Dan kemudian klik dekat add. Okey, dan kita akan sampai dekat sini. Dia keluar tak pop-up ni, kotak ni, keluar tak? Keluar. Sampai kat sini, scroll bawah. Campaign name tu, okey. Masukkan nama campaign kita sini. Sukses 4.0. Campaign ni audience tak nampak pun. Dia hanya untuk kita punya reference. Okey, dah. Semua okey ni? Okey. Alright, then tekan next. Penjuru bawah kanan, tekan next. Pilih kita punya Facebook page yang kita nak promote. Dan kita pilih bajet. Scroll bawah. Bajet ni dia ada 2 jenis bajet. Ada daily budget dan ada lifetime budget. Kalau lifetime budget, tuan-puan boleh pilih iklan nak keluar hari apa, pukul berapa. Kalau daily budget, iklan memang confirm keluar 24 jam. Scroll bawah sikit. Tekan show more option. Dan ada run ads on the schedule, betul tak? Betul. Tekan edit. Okey, dan klik run ads on a schedule. Klik dia. Dan dia akan keluar apa? Macam table kan? So, dekat sini tuan-puan boleh pilih
pilih hari apa, masa pukul berapa ads kita nak keluar ke newsfeed audience. So dia lebih bagus punya last time lah. Bila tuan-puan dah biasa buat ads, you akan tahu which one the best. Sekarang ni, berapa bajet yang tuan-puan nak letak? Sehari RM4.17. RM4.17. Sehari. Minimum. Yes, minimum Kalau you nak dapat impact yang lebih kuat, minimum 300. satu hari you kena letak minimum lah RM50. Kita tengok dekat sebelah kanan, ini benda yang sentiasa nak kena tengok Estimated daily result. Saya letak RM10. Reach saya akan dapat satu hari 407 ke 1.2K. So average lebih kurang dalam 800 reach saya akan dapat satu hari. Like saya akan dapat satu hari lebih kurang 3 ke 16. So average dalam 10 lah. RM10 dan dapat 10 like. Ni conversion ni actually Facebook yang advance punya level. Okay, conversion ni kita nak audience ambil specific action. Contoh audience ni dah masuk website kita. Dia nak beli satu produk, dia dah add to cart. Dia dah add to cart tapi belum bayar lagi. Okay. Now kita nak target siapa yang dah add to cart ni. Kita target dia supaya dia close, dia buat payment untuk beli produk kita. Okay, tuan-puan for the next task, tuan-puan kena buat Facebook ads for that task. Tuan-puan akan setting sendiri. Kembali semula dalam Sukses 4.0. Saya pasti telah banyak ilmu yang telah anda dapat daripada Master Azril sebentar saja tadi. Seperti biasa, anda ada masa selama 10 minit untuk sesi one to one bersama Master Azril. Masa anda bermula dari sekarang. Apabila coach melihat dah selama mengenali saya dalam program Sukses 4.0, apa yang saya boleh improve dari segi media sosial? Saya melihat Hafiz ada inisiatif untuk membangunkan engagement ke 5 platform. So saya dah tengok blog, YouTube, TikTok, Facebook dan juga IG. Jadi kekuatan Hafiz di sini yang saya nampak dekat IG dan juga Facebook saya nampak. Dan Hafiz kena improve dari segi blog. Sebab kita perlukan blog ni untuk sharing sesuatu knowledge. Macam Hafiz dah strong di Facebook dan IG, produk Diva Scarf, dan ada kelebihan juga strong di blog atau di Google platform, satu kelebihan. Sebab saya jenis bisnes, saya tak suka expose diri sendiri. Tapi zaman sekarang ni, adakah personal branding sama penting dengan produk branding? Okay, dalam kes Serina memang you nak fokus pada produk branding, betul? But saya juga suggest personal branding juga penting untuk bisnes. Sebab personal branding yang pada founder tu, dia juga akan contribute kepada sale indirectly. Contoh macam KFC. Dan bila orang tahu founder tu punya kisah story dia tu, jadi orang surprise tentang founder tu. Jadi dia tu juga sebenarnya menyumbang kepada brand KFC tu sendiri. If you have something yang boleh attract audience di luar sana untuk follow you, at the same time dia boleh contribute pada you punya sale indirectly. Boleh tak coach bagi tips kat saya macam mana nak kuatkan personal branding? Okay, produk Sagu Hati ni bagus. Orang kalau beli Sagu Hati, actually dia tak looking for founder. Dia tak tengok siapa owner ke apa, dia memang nak beli that produk. Bila Nakib nak buat personal branding, dan Nakib cuba tangkap gambar, cuba buat live video dengan Sagu Hati sendiri. Contoh katakan you pergi jumpa kawan-kawan dekat kedai mamak ke kat mana-mana ke, selfie dengan kawan-kawan. Make sure dalam gambar tu ada produk kita. Dia ibarat macam soft sell. Soft sell lah. Soft sell. So bila Nakib nak buat satu-satu posting, you kena cerita tentang produk tradisional. Jadi bila orang tengok kan, okey, Nakib ni selalu cerita tentang produk tradisional, so you punya personal branding itu adalah berkaitan dengan produk yang you nak jual. Macam saya punya business idea kan, macam mana saya nak gunakan social media tu untuk saya punya business idea. Okey, since Khotijah punya produk My Site tu belum lagi launch dan belum lagi jual lagi kan. Jadi buat masa ni kena banyak buat sharing ataupun soft sell. Jadi
social media yang ada, tak kisah sama ada Facebook, blog, YouTube ke, even TikTok dan IG, you kena banyak buat sharing session untuk mental health. Bagi orang tahu kepentingannya kena ada this mental health app. Dan bila dia tahu ada kepentingannya tu, once you launch nanti, potential untuk orang membeli tu lebih tinggi. Kalau kita dah launch satu produk tapi orang pun tak tahu kita punya produk tu apa, servis kita tu macam mana pun tak guna juga. Coach boleh explain dekat saya tak beza website dengan landing page? Sebab ada orang kata sama, ada orang kata lain. Jadi saya dapat jawapan yang berbeza-beza. Standard website apa yang ada adalah dia orang akan letak home, okay, general tentang dia punya produk, dan kita ada satu page tentang produk, dan kita ada page tentang testimoni, kita ada page tentang location kita, agent-agent kita katakan. Dia complete. Itu website. Okay, landing page ni you just cerita satu produk sahaja. Kalau katakan you nak promote daging tumbuk tempoyak sempena Aidilfitri, then just fokus satu page sahaja. Kita jadikan tu sebagai landing page. Actually landing page ni dia adalah penghubung antara prospek dengan website juga. Jadi landing page tu setengah. Jadi kita bagi info pada dia, kadang-kadang dia boleh daripada landing page pun boleh masuk website kita. Function landing page tu actually dia nak straightforward, just untuk dapatkan database, just untuk orang ambil action. Nak tanya coach lah, dalam apa kesilapan paling besar yang coach pernah nampak lah bila orang buat digital marketing ni kan coach, usahawan-usahawan terutama dia kan. Yang paling ketara lah dia orang ni aim terlalu tinggi. Kalau boleh sebulan terus nak dapat sale 10,000, 100,000. Jadi bagi saya itu tak logik. Dengan produk dia yang masih baru, dengan brand pun orang tak kenal. Jadi walaupun dia kata saya buat Facebook ads letak RM300 satu hari, Facebook ads dia, okay, but you tak target audience yang betul. Baik. Copywriting yang tak dapat nak mempengaruhi orang, itu yang menyebabkan dia gagal lah. Bisnes macam Zaim, Ecobat Cat Litter, Zaim untuk meningkatkan lagi digital marketing ni, Zaim kena join FB group tentang cat lover, pet lover, dan cuba cari duta atau influencer yang really love the cat ataupun pets lah, dan itu sebenarnya boleh menaikkan you punya brand. Saya nak fokus pada personal branding. Okay. Saya memang tak cerita, kalau perasan dalam platform saya tak cerita pasal produk saya. Apa pembawakan yang boleh saya bawa, macam suggestion sikit lah. Okey, untuk produk you, servis you pinjam.co ni, untuk you punya personal branding, Huzaifah kena ubah cara you dressing, cara you bercakap, dan macam mana you punya karakter. Actually untuk, sebab kita tahu personal branding kita ni pun untuk produk kita juga. Jadi make sure personal branding kita tu sesuai dengan kita punya produk. Yang paling ketara sekali, you punya cara bercakap, posting yang you buat dekat Facebook, tak kisah page ataupun profile, you kena cerita tentang produk-produk atau barang-barang untuk disewa. Jadi orang akan nampak this is you punya branding. Maksudnya you nak menolong penyewa-penyewa ni untuk menambahkan income, dan juga membantu orang yang menyewa tu tak perlu pun membeli produk. Itu yang you kena banyak buat sharing dalam social media. Dengan blogging tu macam mana? Blogging you, kalau compare antara 10 peserta, you adalah paling bagus lah. Pun banyak visitor, dan you boleh concentrate pada blogging sebab servis you memang orang akan mencari dalam Google. Saya rasa dalam experience saya menggunakan kelima-lima platform ni, saya paling lemah di Facebook. Servis you, orang lebih banyak mencari di Google. Dia punya servis kan. So sebenarnya kalau nak ikutkan blogging tu pun penting untuk you, untuk promote you punya produk. Dalam Facebook ni orang tak banyak cari. That's the one reason kenapa engagement you di Facebook tu kurang. Okay, Facebook ni orang lebih suka baca you punya copywriting. Daripada tengok video, dia orang prefer untuk copywriting. Sebab kalau kita tengok pattern audience, kalau dia rasa dia nak layan video, first thing dia pergi YouTube. Betul. Okay, dan lepas tu dia akan pergi ke TikTok untuk cari video-video yang for fun. Dan IG ni video dan gambar. So kita sekarang ni kena concentrate pada kita punya copywriting.
Okay, copywriting kita tak boleh buat copywriting yang terlalu serius. Kita juga tak boleh buat copywriting yang terlalu kasar. So, kena buat satu copywriting yang relax. Anda semua sebenarnya sangat bertuah hari ini kerana apa yang dikongsi oleh Mas Azril sebenarnya adalah ilmu advance dalam pemasaran digital. Namun begitu, ada satu lagi tugasan yang akan diberikan oleh Master Azril. Jadi Mas Azril, silakan. Baik. Okey, jadi tugasan Tuan Puan seterusnya adalah berkaitan dengan tanggungjawab social corporate, yang mana dia juga adalah social media task kita yang kita akan buat di lokasi seterusnya lah. Kita sekarang ni berada di Pusat Operasi Malaysian Relief Agency MRA bersama dengan saya Master Azril dan juga Ketua Operasi MRA Siti Zahra Cik atau TD. Kawan TD? Alhamdulillah sihat. Baiklah, untuk maklumat mengenai tugasan, saya minta TD untuk memberikan penerangan kepada anda semua. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang semua para peserta Sukses 4.0. Saya nak terangkan sedikit mengenai MRA. MRA atau lebih dikenali kepada Malaysian Relief Agency merupakan sebuah badan kemanusiaan yang membantu mereka yang memerlukan dalam dan luar negara. Misi kita hari ini, misi bantuan kemanusiaan COVID. Kita akan menghantar 50 pack barang bantuan makanan kepada 50 keluarga di PPR Seri Johor, Bandar Tun Razak, Ceras. Boleh ya semua? Boleh! Baiklah, anda diberi masa 30 minit untuk menyiapkan tugasan ni. Tapi sebelum tu, saya nak anda lantik seorang ketua untuk mengetuai anda dalam tugasan ini. Okey? Dah pilih? Baiklah, tugasan anda bermula dari sekarang. Perempuan bungkus-bungkus semua, siapkan 50 Laki bagi arahan. Sama je, perempuan biasa packing kan, nak bagi cantik kemas kan. So lelaki kita akan ambil barang dan nanti dari sini. So perempuan tunggu sini, kita lelaki pergi jahit barang. Boleh? Saya bincang tak berbuat. Terus tu, terus. Okey, terus. Okey. Bagi letak barang dulu. Kira. Ni dah buat apa dah? I ambil ni. Guys, Hendak pernah kerja satu set kan? Ada sini. Sebenarnya kita dah sediakan kaunter dekat sini. So perlu letak macam tepung, gula atau barang-barang lain ikut peringkat. So bila seorang jaga sini, seorang jaga sana. Seorang sini, sana. So pas pada kawan-kawan tu. Sampai siap. Laju. Okay, sekarang kita sertakan ni dulu. Come on, jom. Okey, macam mana semua? Barang dah siap di packing? Dah. Kalau semua dah bersedia, mari kita bergerak ke PPR Seri Johor sekarang. Jom, semua bergerak. Memang first experience untuk kita orang semua, tak pernah buat macam ni. Sangat penat. Memang kena buat dengan segera. Ada salah seorang kontestan, Hazika, dia kena panic attack. Jadi itulah cabaran kami pada hari ini. So leader kita Nakib awal-awal tu manajemen dia tak bagus sangat, tapi dia cepat belajar. So lepas tu manajemen dia makin okey. Kalau kita buat CSR macam ni, pembahagian sumbangan macam ni,
dia perlukan masa yang cepat sebab dia orang menunggu kat sana tu. So macam sepatutnya tadi kena sampai sana pukul 4 tapi ada kecelaruan kat situ, dia lambat sikit lah. Saya kini sedang berada di PPR Seri Johor di mana peserta-peserta kita sedang mengagihkan barang kepada 50 orang keluarga yang memerlukan. Assalamualaikum, khabar makcik? Khabar pakcik? Nak bagi bantuan sikit sama dengan MRA. So kita nak Letak sini boleh? Letak tu lagi. Ada buku tu tak? Ada buku. Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bertiga saja. Oh. Letak diri dulu makcik. Terima kasih makcik. Semua peserta-peserta Sukses 4.0 okey tak tugasan tadi? Okey. Nampak letih semuanya? Memang letih. Mungkin TD boleh bagi sedikit ulasan tentang tugasan diorang hari ni. Macam mana? Okey ke tak? Okey, alhamdulillah sampai kita dah selesai untuk agihan. Tapi saya nak komen, semuanya perlu ketepatan dalam masa lah khususnya dan kena kritikal dalam satu tindakan dan berfikir supaya benda tu cepat. Kita dah buat appointment, kita dah setkan satu masa, waktu yang sesuai untuk kita hantar barang bantuan. Tapi sebab atas satu faktor kelewatan sistem tak betul, jadi kita lambat. Kita akan susahkan penerima. Mereka semua bukannya sihat, ada yang wagemas, ada yang OKU. Jadi kita kena fikir faktor-faktor tu semua. Dan saya berharap semua boleh bersama-sama dengan MRA lagi untuk jadi sukarelawan MRA di satu masa akan datang, insya-Allah. Bagi pihak program Sukses 4.0, kita nak ucapkan terima kasih kepada TD dan juga pihak MRA kerana sama-sama dengan kita untuk menjalankan tugasan kita pada hari ini. InsyaAllah. Korang semua jangan happy sangat sebab korang ada satu lagi tugasan yang akan disampaikan oleh Master Azril. Silakan Master Azril. Tugasan tuan-puan adalah tuan-puan kena buat 3 post. Ya. Teaser, soft sell, hard sell berkenaan dengan crowdfunding. Tuan-puan kena cari crowdfund untuk membantu MRA dan tuan-puan mesti menggunakan Facebook Ads. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih semua. Berikan tepukan pada diri sendiri. Sekian saja paparan untuk episod ke-7 Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Jangan lupa ikuti dan tinggalkan komen di Facebook dan Instagram Sukses 4.0 serta saksikan dari Sukses 4.0 di YouTube Sukses 4.0. Kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan program ini di hari dan waktu yang sama di Esra Awani. Sebelum berakhir, saya tinggalkan anda dengan sedutan kelas Master Azril bersama dengan peserta. Kita jumpa lagi. Untuk soalan minggu seterusnya, sila layari Facebook Sukses 4.0 SME Bank selepas siaran ini berakhir. Okey, ini saya nak bagi tahu dekat sini macam mana kita nak adjust radius. Okey, tuan-puan boleh zoom in dan zoom out tau. You just tekan button ni yang plus minus ni. Tengok iklan kita akan sampai ke mana. So tuan-puan boleh pilih current city only. Nampak ni? Kalau current city only, dia tak ada radius. Ini radius ni sangat penting tau. Sebab apa? Kenapa? Sebab tu ramai usahawan dia tersalah target. Kan?
Dia tahu tempat tu tak ada prospek tapi dia nak try. Okeylah, boleh try lah, tapi risiko you kena iklan you pergi pada orang yang tak berkenaan.